So, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak tengok berkenaan dengan cukai jalan. Sebelum ni kita dah lihat bab berkaitan dengan cukai pendapatan. Cukai pendapatan tu ada yang pertama ada cukai taksiran individu. Yang kedua kita ada cukai taksiran bersama atau berasingan. Bersama atau berasingan tu adalah khusus untuk pasangan yang sudah berkahwin. Okey, bagi yang belum berkahwin ataupun bujang, okey, mereka akan dikategorikan dalam taksiran individu. Taksiran ni maknanya macam kita peperiksaan lah, macam kita buat penilaian terhadap dia punya harta. Okay, kalau dia layak untuk dikenakan cukai, maka akan ada kira-kira dia untuk akhir sekali dia akan kena bayar berapa ringgit cukai kepada kerajaan. Dan jabatan yang menguruskan untuk cukai pendapatan adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itu LHDN. Itu famous. Sekarang ni bulan 3 merupakan bulan untuk taksiran cukai pendapatan. Okey, bulan 3 sehingga penghujung April adalah untuk mereka yang dikenakan cukai membuat taksiran. Okey, sama ada mereka akan dikenakan bayaran tambahan ataupun diberi pulangan kembali sekiranya potongan cukai bulanan adalah melebihi daripada jumlah cukai yang perlu dibayar oleh individu tersebut. Okey, jadi hari ini kita nak melihat bagaimana kita nak kira cukai jalan. Sebelum ini dalam bab 3, kita dah kira bagaimana nak tentukan berapa ringgitkah insurans kenderaan. Insurans kenderaan itu tertakluk kepada jenis kenderaan sama ada motosikal ataupun kereta ataupun lori ataupun bas dan terbahagi pula kepada jenis-jenis insurans. Iaitu kita ada insurans komprehensif ataupun kita panggil first party. Dalam bahasa Inggeris dipanggil first party. Dan yang kedua kita ada insurans ketiga, okey, ataupun third party, okey, dengan tambahan kebakaran serta kecurian ataupun third party sahaja, dan yang keempat kita ada yang akta sahaja. Jadi yang sekarang ni kita nak melihat kepada cukai jalan. Kalau kita beli apa-apa sahaja kenderaan, tak kisahlah kenderaan itu adalah kenderaan yang baharu ataupun yang second, selagi dia merupakan kenderaan yang diluluskan oleh Puspakom. Okay, Puspakom ni adalah badan yang memeriksa. Okey, dia akan periksa kita punya kenderaan ini sama ada kenderaan kita tu layak berada di atas jalan raya ataupun tidak. Puspakom ni akan nilai. Okey, enjin ni cukup spek ke tidak, kita punya contoh motosikal kita, exhaust dia kita memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ke tidak. Okey, so Jabatan Puspakom inilah yang akan buat inspection ataupun check kita punya motosikal ataupun apa-apa kenderaan kereta ke memenuhi piawaian ataupun tidak. Okey, so sekarang ni setelah Puspakom semak kalau kata kenderaan kita itu adalah layak, barulah cukai jalan dikeluarkan. Okey, so cukai jalan ini nak perbaharui cukai jalan, syarat dia nombor satu kita mesti bayar insurans terlebih dahulu. Insurans kenderaan, iaitu kita dah bincang dalam bab 3. Jadi hari ini kita nak kira okey untuk cukai jalan. Cukai jalan dia ada terbahagi kepada beberapa jenis lah. Okey. Cukai jalan ini makna kata cukai jalan ini adalah lesen. Ia ibarat macam lesen untuk kita gunakan kenderaan kita di atas jalan raya. Kalau kata tak ada cukai jalan, maknanya apa? Okey, maknanya nanti kita kalau kita bawa kenderaan kita dan kita ditahan oleh pihak berkuasa tempatan, contohnya macam JPJ lah, sebab JPJ yang berkaitan dengan kenderaan di atas jalan raya, okey, dia boleh saman kita. Okey, kalau kita tidak keluarkan cukai jalan ataupun yang kebiasaan orang kita panggil road tax. Road tax tu dalam bahasa Inggeris sebenarnya, cuma dia dah jadi satu kebiasaan orang kita panggil road tax. Okey, tapi dalam bahasa Melayunya kita panggil cukai jalan. Okey, so dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang nombor satunya, okey, nombor satu kita akan melihat kalau dia adalah motosikal. Okey, kalau motosikal, dia punya pengiraan dia adalah sangat mudah. Okey, yang kedua kita ada kenderaan seperti kereta ataupun kita panggil juga motorcar. Okey, kereta atau lori atau bas, okey, semua ini
dia ada perbezaan dari sudut apa? Dari sudut capacity engine. Okey, motosikal pun sama. Okey, motosikal pun tertakluk kepada capacity engine. Okey, ini nombor satu, aspek yang dinilai. Okey, capacity aspek pula. Capacity engine. Yang kedua, macam mana harga cukai jalan tu ditentukan. Yang kedua, sama ada kenderaan tersebut digunakan di Semenanjung. Okey. Ataupun sama ada kenderaan tersebut digunakan di Sabah atau Sarawak. Dia setiap satu ni dia ada beza dia. Kalau kenderaan tersebut digunakan di Sabah Sarawak, cukai jalan yang dikenakan adalah lebih murah berbanding dengan di Semenanjung. Tapi kalau di Sabah Sarawak, dia punya lain pula. Okey, dan capacity engine juga dia akan memainkan peranan. Contohnya motosikal lah. Kalau yang mempunyai cc di bawah 150, so capacity engine dia bawah 150, jadi harganya akan jadi sangat murah. Kalau dia 151 ke atas, dia ada kira-kira kadar asas dia. Macam mana kaedah pengiraan tersebut, kita akan tengok di dalam contoh-contoh yang disediakan pada hari ini. Okey. So, dua benda. Dua benda, yang pertama jenis kenderaan yang akan memainkan peranan harga tersebut. Okey. So sini dia punya adalah faktor harga lah. Sama ada meningkat ke, semakin murah ke, semakin mahal ke. Yang pertama adalah jenis kenderaan. Yang kedua adalah capacity engine. Okey, ini nombor dua. Nombor satu, jenis kenderaan. Nombor dua, capacity engine. Nombor tiga, kenderaan tersebut sama ada digunakan di Semenanjung atau di Sabah, Sarawak. Okey, so tiga aspek ni kita kena faham dengan jelas sebelum kita buat pengiraan. Okey, baik, kita pergi kepada contoh 6. Okey, contoh 6 dia kata jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah Sarawak. Okey, so kita boleh nampak kan. Kalau dia kata di Sabah dan Sarawak, jadi cara dia dia mestilah merujuk kepada harga di Sabah Sarawak. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, kalau kita perhatikan capacity engine, ini adalah untuk motosikal yang mempunyai cc. Cc itu merujuk kepada capacity engine lah. Okey, macam contoh motosikal EX5. EX5 dia punya ni adalah 90 cc sahaja ataupun 100 cc sahaja, bergantung pada tahun model. Okey, kalau contoh 125, 125. Okey, ataupun motosikal yang macam contoh Cikgu Samsul punya tu kan. Itu dah berapa ratus cc, itu besar lah. Jadi kapasiti enjin dia besar, maka kadar cukai jalan pun akan jadi semakin mahal. Okey. So dia tengok, kalau untuk Sabah Sarawak, kadar asas dia adalah 151 cc sehingga 200, kadar asas dia RM9. Kalau 200 cc ke atas sehingga 250, RM12. Nampak kan? Semakin mahal, tinggi kapasiti enjin, semakin mahal lah kadar asas untuk pengiraan cukai jalan. So dia kata sini, Encik Chong memiliki sebuah motosikal untuk kegunaan persendirian. Okey, untuk kegunaan persendirian. Okey, satu lagi aspek yang akan memainkan peranan, okey, adalah nombor 3. Okey, penggunaan itu sama ada kegunaan sendiri ataupun kegunaan syarikat. Okey, sebab kalau sendiri dia akan jadi murah, kalau syarikat dia akan jadi mahal sikit. Dia bergantung sebab apa? Sebab kalau untuk syarikat, pendaftaran adalah terhadap syarikat. Jadi kaedah pengiraan dia pun lain sikit. Okey. So empat aspek tersebut kita kena jelaskan dulu sebelum kita buat pengiraan. Jadi dalam kes kita ni nombor 1 tadi, dia digunakan di Sabah Sarawak. Yang kedua, kita tahu dia adalah motosikal, digunakan di Sabah Sarawak dan kadar asas dia adalah inilah. Okey, kemudian kegunaan persendirian, kapasiti enjin dia adalah 200. Okey, so kalau 200 kita termasuk dalam kumpulan mana? 260. Jadi termasuk dalam kumpulan yang ketiga. Okey, jadi hitung cukai jalan untuk motosikal. Jadi kat sini dia dah nyatakan kalau motosikal, ini kan motosikal penggunaan di Sabah Sarawak, kadar asas dia adalah RM30. Ada kadar progresif? Tidak ada. Maknanya jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Chong ialah RM30 setahun kepada Jabatan Pengangkutan Jalan. Kenapa Jabatan Pengangkutan Jalan? Sebab mereka adalah entiti yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai jalan daripada pengguna kenderaan. Okey.
Selesai nampak mudah sangat kan? Okey, kemudian kita pergi kepada contoh 7 untuk lebih lanjut. Okey, kat sini adalah kadar untuk Semenanjung pula. Okey, so Semenanjung Malaysia. Nampak kadar untuk Semenanjung bagi apa? Bagi kereta. Maknanya kereta untuk kegunaan persendirian. Nampak? Sini satu kereta. Yang kedua digunakan di Semenanjung. Yang ketiga adalah untuk kegunaan persendirian. So kadar asas dia bergantung. Okey, tengok kalau kereta dia 1000 cc ke bawah. Contohnya kereta 1000 cc ke bawah ni kereta apa? Contoh Pro 2 Viva. 800 cc. Pro 2 Viva 800 cc, berapa kadar cukai jalan dia? Cuma RM20 sahaja. Okey, ataupun kereta yang mempunyai cc dia sehingga 2000. Nampak? Kalau kadar cc dia 2000, kadar asas dia 280. Kemudian untuk setiap cc yang melebihi 1800 perlu ditambah 50 sen. Ni ada kaedah pengiraan. Nanti kita tengok macam mana contoh. Okey, so dia kata Alan. Okey, Alan memiliki 2 buah kereta untuk kegunaan persendirian. Okey, nampak? Yang pertama dia kata kereta, yang kedua untuk penggunaan persendirian di Melaka. Maknanya di Semenanjung Malaysia lah. Okey, dengan kapasiti enjin masing-masing 859 cc dan yang kedua 1997 cc. So hitung cukai jalan untuk kedua-dua kereta. Baik. Dalam kes Alan, okey, kita ada dua. Satu, kita ada kereta yang pertama. Cikgu letak sini kereta A. Okey, kereta A. Dan yang kedua, kita ada kereta B. Okey, dua-dua ni dah memenuhi aspek memenuhi aspek bahawa dia digunakan di Semenanjung, okey, untuk kegunaan persendirian dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita nak tengok dari sudut kadar asas. Yang pertama ni kereta A, cc kenderaan adalah 859 cc. Okey, dan untuk kereta yang kedua pula, dia punya cc dia adalah 1997 cc. So kita nak kira berapakah cukai jalan yang dikenakan. Untuk 859cc, kita boleh tengok kat sini. Maknanya 859 berada dalam kumpulan yang pertama iaitu di bawah daripada 1000cc. Jumlah yang dikenakan ialah RM20. So penyelesaian dia cukai, cukai jalan yang dikenakan ialah RM20. Kemudian kereta dia yang kedua, kenderaan yang kedua, macam mana cara nak kira? 1997cc, dia berada dalam kelompok mana? Kelompok yang terakhir. 1997 dia ada di antara 1801cc sehingga 2000cc. Iaitu untuk 1800cc yang pertama, jadi kita note 1800 yang pertama, jumlah cukai yang dikenakan ialah sebanyak RM RM280. Kemudian baki. Baki, macam mana nak cari baki? Kita ambillah kalkulator. 1997 tolak 1800cc, maka kita dapat baki dia ialah 197. 197cc. So 197cc ni macam mana kita nak kira? Darabkan dengan, kita kena darab dengan apa? Dengan dia kata sini kan, tambah RM50 sen setiap cc. Maknanya darab dengan RM0.50 sen. Jadi kita akan dapat 197 darab dengan 0.50 sen. Jadi kita dapat bersamaan dengan RM RM98.50. Jadi nak tahu keseluruhan, jumlahkan. Jadi 280 tambah dengan RM98.50, kita akan dapat bersamaan dengan RM RM378.50. So dikata hitung cukai jalan untuk kedua-dua kereta. So untuk kereta yang pertama, cukai jalan yang dikenakan ialah sebanyak RM20 sahaja. Dan untuk kereta yang kedua, cukai jalan yang dikenakan ialah sebanyak RM378.50. Nampakkan jurang beza di antara cc ini, kalau bawah 1000 cc hanya RM20, kalau 1997 cc harganya ialah RM378.50. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kita mesti bijak.
kita mesti bijak dalam membeli kenderaan. Kita kena tengok kenderaan tersebut kita nak gunakan untuk kegunaan harian ataupun kita nak untuk kegunaan tahunan. Tahunan ni maksud cikgu adalah contoh kamu beli kenderaan yang besar. Okey, contoh kenderaan yang besar ni macam MPV, macam contoh Hilux itu adalah 4x4. Yang mana kenderaan-kenderaan yang bersifat macam MPV ataupun konsep dia 4x4 ini, yang mana sisinya biasanya adalah berada dalam lingkungan 2.0, iaitu 2000 cc ke atas. Okey, 2000 cc ke atas. So kenderaan-kenderaan ini bila kita lihat dia punya cukai jalan dia adalah sangat tinggi. Jadi kita mesti atur betul-betul kita punya perancangan untuk kenderaan yang seperti ini, adakah kita nak guna setahun sekali ataupun kita nak guna setiap hari ataupun kita nak guna untuk perjalanan jauh sahaja ataupun untuk kegunaan yang macam mana. Kita mesti faham yang itu terlebih dahulu. Dan yang kedua kita kena tengok dari sudut kemampuan kita untuk bayar cukai jalan setiap tahun. Adakah kita mampu nak keluarkan RM400, RM1000 dan sebagainya untuk bayar cukai jalan. Sebab ini adalah komitmen kita setiap tahun apabila kita memiliki kenderaan. Manakala contoh kalau kita pakai Pro 2 Myvi, Pro 2 Myvi 1.3 cc. Okay, kalau kita tengok 1.3 cc dalam kelompok ini, iaitu RM70 sahaja setahun. Maknanya kalau kita nak guna untuk kegunaan harian sesuai ataupun kita nak guna untuk kegunaan yang tidak berat, contoh nak ulang-alik pergi kerja ataupun kita nak guna untuk perjalanan yang dekat-dekat dalam negeri dan sebagainya ataupun setahun sekali kita nak jalan jauh. Jadi sudah memadai kalau kita menggunakan kenderaan yang mempunyai sisi enjin yang kecil. Okey, sebab apa? Sebab inilah salah satunya iaitu faktor cukai jalan. Itu belum lagi kita tambah dengan insurans kenderaan yang perlu kita bayar terlebih dahulu sebelum kita memohon untuk cukai jalan ini. Okey, sebab itu faktor-faktor ini perlu kita faham agar kita menjadi seorang pengguna kenderaan yang bijak. Kalau kita beli motosikal mahal-mahal contohnya kan yang macam contoh Kawasaki Ninja. Okey, nak bayar cukai jalan pun dah berapa ratus ringgit dah setahun. Okey, kemudian kita tak guna, simpan sahaja dalam rumah. Jadi dah menjadi satu bentuk pembaziran kalau kita tidak pandai merancang. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya untuk pengiraan. Okey, selesai dah sebenarnya. Untuk cukai jalan itu sahaja. Nampak? Jadi aspek-aspek yang perlu kita titik beratkan. Okey, yang pertama jadual ini. Okey, jadual ini dia bergantung. Setiap tahun mungkin akan ada perubahan bergantung kepada apa yang akan dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey, dia bergantung kalau ada peningkatan harga, berlakulah peningkatan. Okey, so biasanya jadual ini akan disediakan. Jadi kita mesti merujuk kepada jadual ini untuk kita membuat pengiraan. Jadi ada berapa aspek tadi? Ada 4 aspek yang perlu kita ambil tahu. Yang pertama jenis kenderaan. Okey, yang kedua kapasiti enjin. Yang ketiga kegunaan dia sama ada di Semenanjung atau Sabah Sarawak. Dan yang keempat adalah untuk kegunaan persendirian atau untuk kegunaan syarikat. Aspek-aspek ini kita mestilah tahu sebelum kita buat pengiraan. Okey, selesai untuk bahagian cukai jalan. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, baik. Kalau tidak ada, kita boleh pergi kepada yang berikutnya, iaitu kita nak mengira cukai pintu pula. Cukai pintu sebelum ni kita dah bincang. Apakah itu cukai pintu? Okey, tengok cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan kepada lokasi dan jenis hartanah. Okey, jumlah cukai pintu perlu dibayar setiap bulan bergantung pada kadar cukai yang dikenakan patas nilai tahunan. Okey, ingat semua jenis cukai dikira berdasarkan tahunan. Kemudian barulah kita boleh buat bayaran tu sama ada nak bayar bulanan ataupun nak bayar sekaligus setahun sekali pun boleh, tidak ada masalah. Okey, tapi kalau untuk cukai kenderaan, pengiraan dia adalah bayar dia ialah setahun sekali lah. Okey, dia tidak boleh bayar bulan-bulan ataupun ansuran, tak boleh. Okey, dia hanya boleh bayar sekaligus. Itu kalau untuk kenderaan lah. Tapi kalau untuk cukai pintu, cukai pendapatan ataupun lain-lain cukai, kita boleh buat permohonan untuk bayar sama ada sebulan sekali ataupun sekaligus. Okey, so tengok sini. Bagaimana kita nak mengira cukai pintu?
Tengok Adi, ada berapa faktor? Yang pertama lokasi, yang kedua jenis hartanah. Okey, lokasi sama ada kita punya hartanah kita berada di dalam kawasan bandar ataupun di dalam kawasan pinggir bandar ataupun di dalam kawasan kampung. Okey, kalau di dalam kawasan bandar, maknanya harga hartanah tersebut akan jadi tinggi. Okey, kalau dia berada di kawasan kampung, dia akan jadi murah. Okey, kemudian jenis hartanah sama ada kita ada bangunan yang bersifat syarikat, okey, iaitu bangunan untuk perniagaan ataupun bangunan tersebut adalah bangunan kediaman iaitu rumah. Okey, kalau bangunan syarikat untuk perniagaan kita nak buat jual kedai dan sebagainya kan, itu dia akan jadi lebih mahal berbanding dengan hartanah yang bersifat rumah kediaman. Okey, dua faktor itu kita kena lihat sebelum kita kira cukai pintu. Okey, tengok kadar. Okey, kadar nak kira cukai pintu. Yang pertama, jumlah cukai pintu adalah bersamaan dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Dia jadi sangat mudah ni. So, nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar untuk sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Maknanya, nilai hartanah tersebut akan ditentukan, contohnya rumah kita kalau kita sewakan berapa sebulan agak-agak. Jadi daripada situlah kadar untuk cukai pintu tu ditaksirkan. Okey, tengok contoh 8 untuk lebih mudah faham. Okey, kita ada lebih kurang dalam 7 minit untuk kita lihat cukai pintu, kemudian kita rehat sekejap lepas ni. Okey, so contoh 8 dekat sini dia kata, Mariani memiliki sebuah rumah kediaman. Nampak? Rumah kediaman di Subanjaya. Okey. So, satu jenis, jenis hartanah iaitu rumah kediaman. Yang kedua, Subanjaya. Subanjaya ni kita sedia maklumlah. Subanjaya berada di dalam mana? Berada di Kuala Lumpur ke berada di dalam Selangor? Okey. Cuma yang cikgu pasti adalah dia adalah kawasan bandar. Sorry. Okey. So dia berada di dalam kawasan bandar. So bila dalam kawasan bandar, maknanya maknanya harganya akan jadi sangat tinggi. Okey, harganya akan jadi sangat tinggilah kadar cukai tersebut. Jadi jangan kita terkejut pula. Okey. So dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subanjaya, diberi bahawa nilai tahunannya ialah 6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Okey, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Okey, maknanya cukai pintu ni dia boleh bayar setengah tahun, lepas tu bayar lagi setengah tahun. So tengok formula dia tadi. Okey, cukai pintu. Okey, cukai pintu adalah sama dengan kadar cukai tahunan darab dengan kadar cukai tahunan. Kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, ini formula dia kat atas tadi. Ni kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. So, berapakah kadar cukai pintu yang dikenakan? 5%. So, 5% ni maknanya 5/100 lah. Okey, darab dengan nilai tahunan dia adalah bersamaan dengan 6,580. Okey, 6,580 sini RM. Okey, so darab. So 5 bahagi 100 darab dengan 6,580 kita akan dapat sama dengan 329. So dapat RM 329. Okey, ini adalah untuk setahun. Sekarang ni soalan kita nak untuk setiap setengah tahun. Jadi maknanya kalau setengah tahun, setengah darab dengan RM 329, maka kita dapatlah dia punya hasilnya ialah bersamaan dengan RM RM164.50. So maknanya untuk setiap setengah tahun, Mariani perlu membayar cukai pintu sebanyak RM164.50. Yang ini kita kena bijak lah. Maknanya kalau kita mempunyai apa-apa hartanah, kita mesti bijak dalam mengatur kita punya perbelanjaan. Contohnya gaji. Okey, gaji bulanan kita. Okey, gaji kalau kita ada pendapatan yang berbentuk gaji kan. Maknanya kita mesti ada dah satu untuk kereta, bayar cukai.
cukai jalan. Kereta iaitu untuk cukai jalan. Yang kedua, kita mesti ada juga peruntukan untuk cukai pintu. Okey, cukai pintu sebab semua benda ni kita kena bayar setiap tahun. Yang ketiga, kita mesti ada juga untuk cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan tu nombor satu lah sebenarnya, pendapatan. Sama ada kita buat caruman ataupun kita buat bayaran cukai, potongan cukai pendapatan ni setiap bulan ataupun kita bayar setahun sekali. Sama ada tengok bergantung pada kita punya kaedah gaji kita. Okey, so semua aspek ni kita kena ambil kira dalam kita punya pendapatan bulanan. Setiap kali kita dapat gaji bulanan, kita mesti tolak komitmen untuk kereta punya cukai jalan berapa, untuk cukai pintu berapa, untuk cukai pendapatan berapa. Jangan hujung tahun bila nak kena bayar semua ini, kita tidak ada duit. Kenapa? Sebab kita berbelanja, kita tidak memikirkan aspek-aspek ini. Okey, begitu juga siapa yang baru beli kereta. Mesti kena fikir, servis kereta berapa setahun, berapa sebulan yang kita nak peruntukkan. Okey, jangan pula gaji kita dapat 1,500 bulan, maka 1,500 ni semua kita guna untuk beli pakaian, makan dan sebagainya. Jadi, kita kena bijak dalam mengatur kita punya perbelanjaan. Jangan kita terlampau boros sehingga kita abaikan benda-benda yang wajib ni. Akhir sekali siapa yang sakit? Kita juga yang sakit. Jadi kita rehat dulu dalam 5 minit dan kita berjumpa semula sekarang pukul 10.50 and then kita jumpa semula dalam pukul 10.55. Okey, jadi yang ini kita rehat sekejap. Nanti kita sambung semula dengan bagaimanakah nak mengira cukai tanah. Okey, sebelum kita rehat ada soalan? Tidak ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti rehat di sini.